إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين منزه عن مشابهة المخلوقات مقدس عن مماثلة المحدثات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Alhamdulillah para hadirin semua, hari ini kita sambung balik muzakarah kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin, karangan bagi al-alimil allamati asy-syahid Syekh Abdus Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kata dianya hari ini munazzahun an musyabahatil makhluqati. Artinya balik bahasa Melayunya, maha suci Allah Ta'ala itu tersuci ia daripada menyerupai akan segala makhluk. Nah, apa sahaja yang terlintas dalam benak kepala otak kita, Allah Ta'ala itu serupa dengan makhluk, maka tersuci dia Allah, tidak sekali-kali. Nah, tu mana makhluk ni? Makhluk ni tidak terlepas daripada dua perkara. Mana? Zatnya berjisim, sifatnya arad, gitu. Zatnya berjisim, sifatnya arad. Apa jisim? Benda bertokar. Kalau boleh dikerak, dibelah dan dikerisik, dipanggil jisim lagi jirim. Nah, kalau tidak boleh dikerak, dibelah dan dikerisik, sekira-kira benda bertokar tu halus sangat, kecil sangat. Nah, sekira-kiranya nak letak mata pisau tu tak leh, tak terbelah dua, halus, kecil sangat. Tu dipanggil jauha fardin. Nah, jisim firik, benda hak berpanggil halus sangatlah, kecil sangat. Itu ni. Bertokar tak bertokar, bertokar ke, tapi halus. Nah, itu. Dan sifatnya arad, apa benda yang kedatangan di atas zat dia, jisim dia, itu dia panggil makhluk. Nah, maka tiap-tiap benda berjisim mesti mengambil ruang kosong yang qadar telus tubuh dia. Itu mesti. Tiap-tiap benda bertokar mesti bertempat. Itu mudah bahasa kita bercakap. Nah, tiap-tiap benda berjisim mesti mengambil ruang kosong yang meneluskan tubuh dia, zat dia. Orang panggil tiap-tiap benda bertokar mesti bertempat. Mudah. Sebab itulah orang kata, "Hei, pergi ambil bola dari bilik ni." Kita tanya, duduk di mana bola dari bilik tu? Luah bilik tu. Duduk di mana? Mana bertempat di mana? Maka kalau dia jawab ada lah dalam bilik tu, tak bertempat di mana-mana, tu 10 kali kiamat tak jumpa lagi bola tu. Tu. Mana mustahil pada akal, tak boleh terima dengan kepala otak kita. Mana boleh benda bertokar tapi tak bertempat di mana-mana. Nah, benda bertokar mesti bertempat. Lagu tu. Maka sebab tu kita boleh tanya, duduk di mana bola tu? Duduk dalam almari. Maka bila kita pergi dekat almari, kita buka almari, hak kita nampaknya bola dan almari. Tempat ada nampak tak?
tak nampak tempat. Lepas tu tak ada tempat. Sungguh tempat tu sungguh. Diri tempat tu tak ada. Sungguh di mana tempat tu? Sungguh dalam kepala otak. Itulah gitu. Bapa sungguh dalam kepala otak? Kerana kita faham menempatnya satu jisim pada jisim yang lain, hasillah tempat. Gitu. Nah, ni macam handphone ni. Nah, handphone ni benda berjisim dah, jisim. Maka letak di atas meja. Nah, bertempat di atas meja. Jadi kalau kita tengok hak adanya apa? Telefon dengan meja. Tapi tempat ada tak? Tak ada tempat. Tapi faham tak meja telefon bertempat di atas meja? Faham? Dah. Faham. Kenapa faham? Kerana ibarat daripada menempatinya satu jisim, satu benda bertokar dengan benda bertokar yang lain, retilah tempat. Gitu. Maka tempat tu walaupun tak ada, tapi dia panggil umurun i'tibariyah, perkara yang dikira-kira dalam kepala otak. Gitu. Tapi umurun i'tibariyah apa? Intiza'iyah dia panggil. Intiza' ni mana? Ambil faham daripada benda yang ada di luar daripada kepala otak kita. Dia panggil kharij. Itu. Sebab tu tak boleh kata Tuhan bertempat. Tak boleh. Walaupun tempat tu bukan ada, tapi difahamkan tempat tu ialah hasilnya satu jisim menempati satu jisim yang lain, ertilah tempat. Bila kita kata Tuhan bertempat, pada makna kita melazimkan Tuhan tu berjisim menempati pada jisim yang lain. Maka sebab tu tak boleh kata Tuhan bertempat. Tu ada satu video, dia panggil Maulana lah orangnya. Dia panggil Maulana. Dia kata kan? Dia kata tengok pelik orang Asy'ariyah. Di dunia ni ingkar tempat, nafi tempat bagi Allah. Akhirat kelak boleh pula dia kata lihat Allah. Tengok. Sedangkan bila lihat dalam tidur kau dalam jaga? Dalam jaga akhirat esok. Bukan dalam tidur. Lihat dengan apa? Butir mata. Mata duduk di mana? Duduk depan. Bila lihat dengan mata duduk depan, mata berarah dah. Berarah. Sesuatu objek yang dapat dilihat dengan butir mata yang berarah mesti bertempat. Gitu lah. Para hadirin semua boleh nampak saya ni. Arah mana? Arah depan. Depan. Saya sebagai objek yang boleh dilihat oleh para hadirin semua ni bertempat dah. Bertempat satu jisim yang menempati pada satu jisim yang lain. Gerti? Ustaz duduk mana? Ustaz duduk depan. Tu. Gerti? Sedangkan Tuhan tak bertempat dia kata. Tengok. Pelik orang Asy'ariyah ni. Orang ahli sunnah lah Asy'ariyah tu. Pelik orang ahli sunnah. Tuan-tuan dia kata tempat ni bukan ada. Tempat ni tak ada. Hanya sungguh dalam kepala otak saja. Jadi tak sebalah dah ya. Tak betul tu gitu. Memanglah tempat tu bukan ada, tapi sungguh dalam kepala otak. Amrun i'tibariyah intiza'iyah. Bukan amrun i'tibari, ikhtira'i dia panggil. Ya, amrun i'tibari ada dua. Amrun i'tibari ikhtira'i, amrun i'tibari intiza'i. Kalau amrun i'tibari ikhtira'i, makna perkara yang dikira-kira sungguh dalam kepala otak, tapi ikhtira', apa ikhtira'? Reka betul-betul, tak ada pun di luar daripada kepala otak kita. Di khariji, di luar mata kepala tak ada. Mana contoh? Gajah kepala sejuta. Cari di zoo mana? Jangan kata zoo negara, zoo dunia pun tak ada. Gajah kepala sejuta. Tapi kalau kita kejam mata kita rapat-rapat, kita pun terbayar orang panggil seekor gajah dalam kepala otak kita. Boleh nampak tak? Boleh nampak gajah. Kepala sejuta. Bila letak pergi, kepala dia sampai cukup sejuta. Sungguh tak dalam kepala otak kita? Sungguh ke? Tapi ada tak di zoo negara? Jangan kata zoo negara, zoo dunia pun tak ada. Tu orang panggil amrun i'tibari ikhtira'i, dia panggil reka betul-betul, plesu betul-betul. Tapi tempat ni kita faham bukan reka betul-betul dah. Diambil faham daripada luar daripada kepala otak kita. Bila kita lihat satu jisim tu menempati pada satu jisim yang lain, getilah tempat. Maka sebab tu tak boleh kata Tuhan tu bertempat, tak boleh. Kenapa melazimkan kita kata Tuhan bertempat? Bermakna Tuhan tu ialah zatnya berjisim.
Maka bila berjisim dia tu seperti makhluk dah. Nah gitu. Tu bahaya tepatnya di situ. Lepas tu tak boleh tengok tu Hujah yang Maulana kata tu ialah hujah Mu'tazilah. Mu'tazilah dia ingkar ru'yatullah. Kenapa? Dia pahal melihat dengan butir mata ni lagu tu. Nah, tengok duk depan mesti ada arah, mesti berhubung dengan cahaya, tidak boleh ada hijab dan sebagainya. Itu hujah Mu'tazilah. Ahli sunnah wal jamaah memang i'tikad boleh tengok Allah Ta'ala akhirat kelak. Wajzim akhi bi ru'yatil ilahi fi jannatil khuldi bila tanahi idzil wuqu'u jaizun bil aqli wa qad ata fihi dalilun naqli. Aidah. Wajzim akhi, putuhlah, yakinlah, jazamlah olehmu hei saudara, bi ru'yatil ilahi, dengan dapat ru'yah Allah Ta'ala akhirat kelak. Nah, ru'yatullah, nampak Allah Ta'ala, itu maksud. Ru'yatullah artinya nampak Allah Ta'ala. Dengan berapa nampak? Dengan butir mata. Bahkan bukan hanya butir mata, seluruh yang ada pada tubuh kita tu lazat dapat nampak zat Allah Ta'ala. Jadi melihat ni dia tak semestinya orang panggil tu dengan butir mata serta pula berarah, berjihah, bertempat, berhubung dengan cahaya. Itu dia panggil syarat fil adat. Dia panggil syarat pada adat. Allah Ta'ala jadikan kita dapat lihat sesuatu, mestilah sesuatu tu mempunyai jarak dengan kita. Betul tak? Macam kita ni ada butir mata, ada sifat pelihat. Nampak tak bini kita duduk di rumah? Tak nampak lah ni. Sebab apa? Jauh. Nah, maka mesti ada jarak dekat. Berhubung dengan cahaya. Mesti kalau tutup lampu habis licin, tak nampak berapa sekarang walaupun kita tak buta. Nah, mesti berarah. Pihak kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Nah, mesti sesuatu tu objek yang menempati pada satu tempat. Itu lihat dengan secara adat. Maka hukum adat sah menyalahi sah. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu tengah khutbah, tiba-tiba dia kata, "Sariyah. Hei tentera, naik bukit. Jabal dia kata. Orang duduk dengar khutbah, apa Sayyidina Umar kata ke siapa? Allah Ta'ala buka singkat penglihatan mata Sayyidina Umar, dapat nampak tentera duduk jauh tu akan diserang oleh tentera kafir. Maka dengan keramat dia panggil amrun khariqun lil adati yazharu ala yadil wali, perkara yang mencarikan adat, menyalahikan akan adat yang zahir pada diri seorang waliullah. Maka Sayyidina Umar tu boleh kata, "Hei tentera, naik ke bukit itu jauh, padahal berapa ratus kilometer dengan tentera ada. Dengar tentera tu, ni suara Sayyidina Umar ni." Mujuk sahabat ketika tu ahli sunnah wal jamaah mana percaya kepada karamah aulia. Kalau Mu'tazilah tak percaya dah, kata iyo apa suara Sayyidina Umar ni, takut suara hatu, tak tahu dah ni. Oleh kerana ahli sunnah wal jamaah ya percaya karamatul aulia. Suara Sayyidina Umar ni, naik bukit. Selamat tentera Islam ketika tu tidak diserang kot belakang oleh tentera kafir. Tengok. Jadi melihat ni ialah perbuatan Allah beri jadi nampak. Gitu. Maka hak kita dapat lihat satu benda dengan berarah, berjihah, berhubung cahaya, ada tempat, objek menempati satu tempat. Ini dia panggil syarat pada adat. Maka hukum adat sah menyalahi sah. Maka akhirat esok dapat nampak Allah Ta'ala, tidak perlu kepada bertempat. Sebagaimana kita tahu Allah Ta'ala tidak bertempat, nampak Tuhan pun tak tepat. Gitu. Tu kenapa? Kerana ru'yah min anwa'il idrak. Melihat tu ialah satu bagai daripada nampak. Nampak Tuhan kok mata, bukan tengok ngabuti mata. Itu lagu tu. Faham tu? Tu jangan jadi peling macam Fuk Maulana tu ni. Nampak Tuhan kok mata, bukan tengok ngabuti mata. Di dunia ni ada benda hak kita tengok tapi kita tak nampak. Ada tak? Ada.
naik kereta molek-molek gedegung masuk lubang. Bini pun kata, abai weh, tok tengok kau lubang depan tu. Tengok dah tapi tok napo. Tengok tapi tok napo. Nah, tu tengok. Di dunia ni pun ada hak Tuhan bui orang tu nampak dengan tak perlu tengok. Ada. Nah, ada orang tu duk menyandar di tiang di dinding. Tok guru duk mengajar depan gelegeng. Tok guru tanya, mana? Nampak tak? Nampak. Jelas. Pejam mata tu. Bukan tidur tak. Jelas kata nampak. Nampak mana? Pejam mata. Nampak tak? Ada orang tu tengok tok guru duk mengajar, tengok ngabuti mata, titik alubasi tak. Tok guru kata, nampak tak? Tak nampak gapo sekarang, dia kata tak faham langsung. Sebab apa? Tok guru kecek latar pekak-pekak. USJ pun dia kira macam kota baru juga, tak kira mana pun kota baru belaka. Dia ni, ada juga hak tengok tapi tak nampak, hak tak tengok tapi nampak. Akhirat esok tu hawi kita nampak dengan tak perlu kita tengok. Ada mana? Zatullah. Itu. Sebab tu fil khuldi, nampak Tuhan di mana? Fil khuldi bila tanahi. Dalam fil jannatil khuldi bila tanah. Dalam syurga dalam syurga Firdaus, dalam syurga Aden, dalam syurga Ma'wa. Ikut syurga mana? Kalau dia Allah Taala nak bagi dapat nampak. Tu makna nampak. Bukan makna puah kita duduk dalam syurga kita lagi ketuk pintu syurga sayang kita. Dia mau mana duduk gapo? Puah ya tu duduk ngabi dadah lagi. Gigi tengok tu bukan gitu. Kalau gitu tu tepat sungguh bertempat tu Ni dah dalam syurga mana-mana, di lapis mana, di tingkatan mana syurga. Bila Allah Ta'ala nak kurniakan seorang hamba penghuni syurga tu dapat nampak zat Allah, dapat nampak dia lazat nikmat paling sedap sekali. Hatta tansa'anin ni'ami, hingga lupa nikmat-nikmat hak lain gitu. Itu dah. Idzil wuqu'u jaizun bil akli. Kenapa kau kita kena yakin dapat ru'yatullah akhirat esok? Karena berlaku dia tu harus pada akal. Dalilnya mana? Nabi Musa tu minta dengan Allah. Nah, falamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaika. Nah tu. Tak kala mana Musa sampai ke tempat miqat kami, berkata-katalah Musa oleh Allah Ta'ala, wa kallamahu rabbuhu, berkata-katalah akan Musa oleh Allah Ta'ala. Apa setengah daripada hak Musa minta dengan Allah Ta'ala? Arini anzur ilaika, berikan pada aku dapat nampak zatmu. Tengok. Jadi bila Nabi Musa minta dengan Allah, berarti perkara itu harus pada akal. Nah, takkan Nabi Musa nak minta benda yang mustahil pada akal? Maka Tuhan kata lantarani, qala lantarani, mu tak dapat nampak zat aku di dunia, kerana hak ni aku simpan taruh untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra wal Mi'raj. Walakin unzur ilal jabal, akan tetapi mu tengok pada bukit. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tar. Kalulah orang panggil tetap bukit tu tidak bergoncang, maka selagi mu dapat nampak zat aku. Tengok. Jadi orang panggil Allah Ta'ala ta'liq di atas benda yang haruh, maka haruh juga. Allah Ta'ala ta'liq ke orang panggil, Allah Ta'ala letakkan syarat tu di atas perkara yang haruh, maka masyru' pun haruh juga. Gitu. Kalulah orang panggil bukit tu tetap, maka mu dapat apa aku. Maka bukit tu haruh tak dia tetap? Harus tak dia bergerak? Haruh, dua-dua haruh. Bukit ni dia haruh bergerak, haruh tetap. Sebab tu bila bergoncang bumi bukit guguk dah ni. Pelik tak kepala otak kita? Tak pelik. Moga benda berjising tu terima gerak, terima diam. Sekarang tak ada gempa bumi, bukit tu senyap, diam. Haruh pada akal, haruh. Kalau dia gerak, haruh tak? Haruh juga. Gitu. Jadi Tuhan ta'liq ke, Tuhan gantung ke orang panggil syarat dengan benda yang haruh, maka masyru'nya haruh juga. Apa? Nampak Tuhan tu haruh juga. Lagu tu. Itu hujah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ketika mana Tuhan tu tajalli menyatakan ke atas bukit, bukit tak menanggung, bergegar bukit, maka rubah pengsang Nabi Musa, tak dapat nampak zat Allah di dunia. Akhirat esok nampak macam kita kak di dunia tidak dapat nampak,
Tapi akhirat haruh Allah Taala nak bagi kita boleh nak napa. Itu wa qad ata fihi dalilun naqli, dan telah datang dalam bab ru'yatullah dalam Quran. Mana? Wujuhun yauma idzin nadhirah, wajah-wajah orang mukmin tu cerah cuaca, putih bersepu. Wajah saja ke? Tak, seluruh tubuh. Apa? Kerana nampak zat Allah bukan hanya mata, bukan hanya muka, seluruh tubuh ada pada kita tu lazat dapat nampak zat Allah Taala. Putih seluruh tubuh. Bukan muka saja putih, tangan hitam ya tak ni. Muka putih, tangan hitam. Tak jadi itu. Kenapa tu putih bersepu tu? Ila rabbiha nazirah, kepada Tuhan mereka itu nampak. Jadi walaupun kita ahli sunnah wal jamaah mengiktikadkan harus dapat nampak zat Allah akhirat kelak, tetap Allah tidak bertempat. Sebagaimana kita tahu Allah tidak bertempat, nampak Tuhan pun tidak bertempat lagu tu. Tu jadi pelik Maulana guna hujah Mu'tazilah pula dah. Ni. Tu tak kena tu. Tak kena. Kenapa? Karena Tuhan tu munazzahun an musyabahatil makhluqati. Tersuci ia Allah daripada menyerupai akan segala makhluk. Maka sebab tu zat Allah bukan berjisim berjirim atau jauhar fardin. Sifat-sifat Allah bukan al-a'rad, bukan hak baru kedatangan. Tapi sifat semati, hakikat sifat semati hak ada di zat dia, tak terima berkurang, tak terima bertambah, qadimah azaliyah selama-lamanya, tak sama dengan segala sifat kita. Gitu kan? Kita kan sifat kita ara, banda kedatangan. Nah, lahir-lahir perut mak tu terus boleh tengok segala begini. Dah. Nanti ni boleh kecek lalu ngong-ngong apa-apa. Dah. Nah, tengok benda hak dekat. Nah, dengar benda hak dekat. Sebab tu tuan azal tu di telinga baby. Bukan pok ya boleh baby gitu, tuan azal di spekar bok masjid. Bukan nanti ni. Tuan di telinga bayi tu. Nah, bayi ni baru dekat-dekat dengan. Kekuatan pun tak ada bang. Beranak tu lari selalu tak ada. Nah, tu. Maka kederak kita, ilmu kita, gapo ada pada kita sifat ni arak, benda kedatangan. Terima bertambah, terima berkurang. Itu arak. Itu dipanggil aradun. Mana? Benda hak baru kedatangan. Terima bertambah, terima berkurang. Hak hebat-hebat, power-power zaman muda, dia tua agak lembek lotek belaka dah weh. Nah, tu hidup cerita zaman tok muda-muda dulu, lari desa ni tok sokmo nombor 1. Bila zaman muda, pahla ni getar guguk, dia tukak kakak-kakak berjalan. Pah mana kederak dulu? Itu orang panggil arak. Terima berkurang, terima bertambah. Pas sifat Tuhan lagu tu? Tidak, bukan arak. Itu maknanya. Habis. Muqaddasun an mumasalatil muhdatsati, artinya maha suci, yakni tersuci Allah Ta'ala daripada bersamaan dengan segala yang baharu. Tadi makhluk, tiap-tiap makhluk tentu baharu, tiap-tiap baharu tu belum tentu makhluk. Lagu tu beza di mana? Tu tiap-tiap makhluk tentu baharu. Kenapa? Karena baharu-baharu ni ada dua definisi, maujudun ba'dal adami ataupun mutajaddidun ba'dal adami. Gitu. Benda ada kemudian daripada tak ada, itu pun dia panggil baharu. Jadi kalau ada bermakna benda tu dijadikan, maka dipanggil makhluk. Makhluk pun dipanggil, baharu pun dipanggil. Faham tak? Macam kita ni. Dulu ada tak? Tak ada. Nah, bila siapa punya Allah Ta'ala nak mengadap, Allah Ta'ala mengadap, kita pun ada. Maka Allah Ta'ala ijadul mumkini minal adami ilal wujudi. Tuhan menjadikan kita ni daripada tak ada kepada ada. Maka ada kita tu maujudun ba'dal adami. Ada kemudian daripada dulunya tak ada. Nah, gitu. Maka kita tu boleh dipanggil makhluk, boleh kerana kita tu ada dari kemudian tak ada. Boleh dipanggil baharu, boleh juga kerana dulunya tak ada, sekarang ni ada. Tu. Nampak tak? Tu. Lepas tu bulat muka kita, kepek muka kita, tiga segi muka kita. Bulat, kepek, tiga segi ni bukan benda ada. Sungguh je. Duk mana bulat? Tika mana kita ni makan banyak, perut bocik, muka bulat gotai pada remo, panggil bulat. Duk mana bulat? Tunjuk bulat. Bulat muka ustaz lah ni. Duk mana bulat? Ada tak bulat? Bulat tak ada, kena tunjuk sini, kena pipi. Pas mana bulat? Bulat duk mana bulat? Bulat tak ada. Lepas tu reti tak bulat? Faham tak bulat? Reti. Sungguh. Bermakna bulat tu apa?
al-mutajaddidu ba'dal adami. Dah. Tu berlaku kemudian daripada tidak berlaku. Ni kedua pula gini. Nah, abang haji mula masa baby mula tu daripada perut mak usah gini dah. Dah. Betul tak? Usah lagu ni pecah perut mak ni. Lepas tu kecil halu ya. Duk mana kecil? Boleh tunjuk kecil. Duk mana besar? Duk mana bulat? Duk mana kepek? Duk mana petok? Petok, kepek, bulat itu semua bukan benda ada. Sungguh saja. Lepas tu makhluk. Bila sebut kata bukan benda ada, bukan makhluk. Lepas tu baru tak? Baru. Apa? Daripada tidak berlaku kepada berlaku. Itu dia panggil baharu. Jadi baharu ni lebih umum. Macam buah kelapa tu lah. Buah kelapa tu makhluk boleh panggil, baharu boleh panggil. Luruh buah kelapa. Luruh. Mana buah kelapa jatuh, gugur. Duk mana gugur? Luruh. Ada tak? Ada. Saat mana buah kelapa tu dalam keadaan nak jatuh, nak gugur tu, kita, buah kelapa gugur. Kita pun tengok buah kelapa. Nampak kelapa saja kau ngah gugur sekali nampak. Nampak buah kelapa ya. Gugur tak nampak gugur. Kau nampak gugur warna merah nyala-nyala gitu kau gugur. Dah, tak nampak gugur. Nah, buah kelapa di atas, buah kelapa di bawah. Nampak di atas, di bawah, di kiri, di kanan, nampak? Tak nampak. Lepas tu sungguh tak? Sungguh kerana pahal. Lepas tu baharu tak tu? Baharu wala bukan makhluk. Jadi Tuhan bukan setakat tak serupa dengan buah kelapa. Dengan bulat kelapa, petok kelapa, kepek kelapa, gugur kelapa, atas kelapa, bawah kelapa, kiri kelapa, kanan kelapa, tak serupa belakang. Depan kelapa, belakang kelapa, semua tak serupa. Gitu tu lagu tu dah. Tu jangan kita duk faham Tuhan ni supaya kita jangan. Dah. Jadi kita kemah di akidah ni baca hadis Nabi, Quran kau gapo, insya-Allah selamat. Nah, kalau tak kemah sini mampu kerah seloklah kita dah ni. Tu. Carilah hadis. Ihfazillah tajidhu amamaka. Nabi kata ihfazillah, pelihara olehmu akan Allah. Pago. Pego Tuhan pula dah. Nak pego ke mana Tuhan? Hak betulnya kita ni Tuhan pego. Nah, Tuhan hak pego kita nya. Hak win napah kita, win nyawa kita, win makan kenyang, ketuk berok gapo boleh lawah molek. Tuhan ihfazillah, pelihara olehmu akan Allah. Gitu nak pego Tuhan pula. Pak Tuhan gapo lagu tu? Bukan maksud gitu. Ihfazillah ai faraidahu. Nah, wa hukmahu wa ahkamahu. Nah itu pelihara oleh maka pelihara fardu-fardu hak Tuhan wajib atas kita, hukum hakam dia. Gitu. Tajidhu amamaka, mendapati oleh engkau akan dia Allah tu di depanmu. Depan gini. Ni, mana gini? Berat. Pak kata Tuhan tak serupa makhluk, Tuhan tak serupa baharu. Pak Nabi kata Tuhan duduk depan begini, bukan depan begini. Mana tajidhu amamaka, maknanya apa? Mendapati oleh engkau akan dia Allah tu menolongi, mendahului pertolongan dia ke atas engkau. Gitu maksud. Tu kata Tuhan duduk depan gitu. Tuhan duduk depan aku, apa aku duduk jaga Tuhan, bukan gitu. Nah tu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini ayat muhkamat dia panggil, bukan muhakkamat, muhkamat. Kalau terjemah bunyi lagu ni lah, artinya arti laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Arti ni balik bahasa baru ni, bukan makna dia lagi. Ramai orang tukar antara maksud makna dengan terjemuh. Terjemuh ni naqalal kalam minal lughatin ila lughatil ukhra. Pindah bahasa daripada satu bahasa ke bahasa yang lain. Translate dipanggil. Makna bukan diterjemuh bukan. Nah, makna maksud ni ma yu'na minal lafzi. Ma yu'na minal ibarah. Itu dipanggil makna. Benda yang dikehendaki oleh cakapan tu apa? Tu dipanggil makna. Nah. Tengok terjemuh dulu. Artinya makna balik bahasa dah, bukan makna. Artinya balik bahasa daripada Arab ke Melayunya, tiada suatu yang seumpama Allah, dan iaitu Allah yang mendengar lagi melihat. Itu dia panggil terjemuh. Kita nak reti makna lagu mana? Nah, tengok wal laisa
Ya laisa ni asalnya orang panggil nafi muqayyad. Nafi muqayyad ni maknanya nafi dengan menentukan masa. Mana masa ada 3, madin, hal wa istiqbal. Itu dia panggil masa. Masa lepas, sekarang, lagi akan. Itu 3 masa. Lihat ni. Jadi asal laisa ni nafi muqayyad. Mana nafi dengan menentukan masa. Tak serupa Tuhan tu bila? Dulu ke? Lani ke? Lagi akan ke tak serupa? Macam kita kata, anak sulung tak serupa anak kedua. Bila tak serupa? Bila tu biar anak kedua lah boh. Tak ke anak kedua tak ada lagi tak serupa dengan anak kedua. Nah. Lagu tu. Jadi orang panggil tak serupa tu bila? Hal la wal istiqbal. Lagi akan pun tak serupa dengan anak kedua tu beda. Wa madin dulu tak ada nak tak serupa munggo dia seorang anak dia. Bukanlah dulu bukan tu dah anak kedua. Gitu kan. Pas Tuhan tak serupa lagu tu maknanya. Dulu Tuhannya tak serupa lah gitu. Lepas tu dulu Tuhan tu tak serupa. Nah, muka tak ada siapa-siapa. Buat tubik makhluk ni, baru tak serupa Tuhan gitu ke? Tak. Laisa di sini bukan laisa nafi muqayyad. Dia panggil laisa nafi mutlaq, intifa mutlaq. Nah, laisa sini intifa mutlaq. Mana ternafi dengan secara itlaq tanpa dikait dengan sebarang masa. Lagu mana? Yakni Allah Ta'ala tak serupa tu. Tak serupa Allah Ta'ala tu sedia kala dan kekal selama-lamanya. Dulu Tuhan ada, tak ada lagi makhluk. Tuhan tak serupa dengan makhluk dan yang baru. Makhluk yang baru ni sudah ada pun Tuhan tak serupa. Lagi akan makhluk ni binasa pun Tuhan tetap tak serupa. Itu maknanya laisa situ nafi mutlaqan, nafi intifa, ternafi. Nafi dengan makna intifa. Nafa yanfi nafar dengan makna intifa, ternafi mutlak. Tu jadi nak pasal makna mana? Tidak sedia kala dan selama-lama. Ini makna ni. Nah, laisa tidak sedia kala dan selama-lamanya. Kamitslihi. Tengok. Kah pada kata kamislihi itu orang panggil kah sini ni banyak ni orang panggil debat antara ulamanya siapa tubik 15 kau tapi kita ambil saya tak nak bahas panjang-panjang tak ada guna enggak pok dia mau pakai kedok tahu ni ambil saja apa kah di sini kata ulama setengahnya al kafu zaidatun li ta'kidin nafi laisa kah di sini ialah kah zaidah sebagai takkid nak menguatkan nafi intifak laisa tadi nanti ni. Jadi kalau terjemah bunyi lagu ni laisa kamitslihi tidak ada seperti umpama Allah. Jadi seperti umpama Allah tak ada, umpama Allah ada, seperti umpama dia tak ada. Kau gitu ke? Bukan makna gitu. Laisa kamitslihi tidak ada sedia kala dan selama-lamanya langsung. Nak begitu. Kenapa? Orang panggil kah situ kah li ta'kid nafi laisa. Gitu. Kah tu kah zaidah nak takkid ke nafi laisa. Mana tidak ada sedia kala dan selama-lamanya langsung tidak ada. Nah, tidak ada apa? Seumpamanya Allah. Tidak ada seumpama, tidak ada sedia kala dan selama-lamanya langsung tidak ada seumpamanya Allah. Syai'un ni orang panggil isim nakirah. Maka kaedah nahwunya an-nakiratu. Ada kaedah kaedah dalam mengaji bahasa Arab. Nahwu kau balaghah kamu tak ingat adalah an-nakiratu idza waqa'a fi siyakin nafi tufidul umuma. Itu. Nakirah ni apabila dia berlaku jatuh pada halaman cakapan siyakil kalam ni maknanya cakapan tersebut cakapan nafi. Mana nafi? Laisa tadi nafi. Syai'un tu nakirah. Dia berlaku di mana? Di halaman cakapan nafi dia panggil. Laisa kamisli syai'un tu isim nakirah. Jatuh di halaman cakapan nafi tufidul umuma memberi faedah umum. Umum sini gapo? Umun badali ke umun syumuli? Ada dua pula. Kalau sakit kepala bahas seko-seko begini. Ada orang panggil mengaji. Umum sini bukan umun badali, tapi umum syumuli. Gitu. Bagaimana umum badali, umum syumuli? Gini
Kalau orang panggil tak serupa syai' sesuatu situ dengan makna umum badali, itu orang panggil tak serupa antara afra' dengan afra'. Nah, macam kita semua ni manusia, betul tak? Betul tak? Kita semua manusia, kan? Antara saya dengan para hadirin semua sama tak? Nih, muka bukan sama. Kalau sama, pakai tak sama hari tak? Pada demo sendiri main kati mengajar sama. Tak sama. Bukan tak serupa gitu, bukan. Jangan kata afra' kita dengan beruk kita sama tak? Tak sama. Nah, dengan kengeru, gajah, rimau, ayam itik, gapo tak sama belaka tu. Nah, itu orang panggil tak serupa pada afra'. Tak serupa di mana? Tak serupa di kata bentuk, tak serupa di kata tangan, tak serupa di bentuk mata, bentuk hidung, tak serupa lagu tu serupa pada umumnya mana? Berjising, berjiring. Tadi ya. Umum di sini dengan makna umum syumuli mana? Tak serupa semua sekali. Tu. Gapo saja mata kita tengok hok berjerguk depan mata kita, petok ke bulat ke kepek, ada tinggi lawe bawah, ada rendah lawe tinggi, atas lawe bawah. Itu semua Tuhan tak serupa langsung sikit. Itu syumuli tu. Tu. Itu orang panggil satu daripada umumnya. Setengahnya ada kata an-nakiratu idza waqa'a fi siyaqil kalamin nabi tufidul hasra. Ada juga kata itu. Memberi makna hasar. Hasar ni makna nak terjemah makna hasar. Hasar ni makna mensakatkan. Itu makna hasar. Di dalam ayat laisa kamislihi syai'un ada dua kali hasar. Mana? Pertama syai' isim nakirah. Tadi kita pakai makna tufidul umumah. Boleh juga kata tufidul hasra, memberi makna hasar. Yang kedua, hasar di sini ialah mendahulukan perkara yang sepatut berada di belakang. Gitu. Dia tarkib ayat yang biasa. Tuhan boleh kata laisa syai' kamitslihi. Tidak ada sesuatu seperti Allah. Boleh? Betul tak? Tak ada salah apa. Laisa syai' kamitslihi. Tapi Tuhan tak kata laisa syai' kamitslihi. Nah, Tuhan kata laisa kamitslihi syai'un. Terbalik jadi. Ni dia panggil apa? At-taqdimu ma haqquhu ta'khiru tufidul hasra. Tu kaedah lagi tu. Tu. At-taqdimu ma haqquhu ta'khiru, mendahulukan perkara yang sepatutnya berada di belakang. Sepatut kami selihi duduk belakang, tapi orang letak depan. Nah, itu taqdimu ma haqquhu ta'khiru tufidul hasra, memberi faedah hasar, dua kali hasar. Contoh nak faham hasar ni gini ya. Kita duk baca soal muftahil khalaq dalam semaya itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau biasa ayat na'buduka wa nasta'inuka, makna sama tak tu? Tak sama tu. Kalau na'buduka, kami menyembah akan dikau wahai Allah, wa nasta'inuka, kami minta tolong akan dikau ya Allah. Tapi boleh lagi difahami benda lain pun kami sembah juga. Benda lain pun kami minta tolong juga. Nah, itu mana? Maka kita tak kata Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, na'buduka wa nasta'inuk. Ada gitu? Ada. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wak marika hak patut duduk belakang tu, duduk depan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi terjemuh maknanya lagu mana? Hanya kepada engkau sahajalah, tidak kepada yang lain kami menyembah, dan hanya kepada engkau sahajalah kami meminta pertolongan, tidak kepada yang lain. Itu dia panggil hasar. Itu makna sangka hasar. Mana? Mendahulukan perkara hak sepatut duduk di belakang, manggil tak depan, itu memberi faedah, maknanya hasar. Sama. Bunyi je itu dah dulu dah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن سيدنا محمد رسول أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن سيدنا محمد حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا مولانا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي إنك لا تخلف الميعاد. Baik. Nah itu jadi dua kali hasar, satu kali umum. Nah itu. Nih ayat laisa kamislihi syai'. Jadi kalau kita nak terjemuh tu mudah. Nak letak makna tu biar menepati dengan gapo hak Tuhan nak kita faham tu payah. Laisa kamislihi syai'un, tiada seperti umpamanya Allah sesuatu. Itu kita terjemuh. Hak kita duk faham ni laisa nafi mutlaq. Dah tu ni ka tu zaidah li ta'kid nafi laisa. Kemudian syai' tu nakirah idza waqa'a fi siyatil kalamin nafi tufidul umum, an nakiratu idza waqa'a fi siyakin nafi tufidul hasra. Kemudian kamitslihi tu mail tak depan at taqdimu ma haqquhu ta'khiru tufidul hasra. Dua kali hasar. Jadi kalau nak letak makna begini, tidak ada sedia kala dan selama-lamanya, tidak ada langsung seumpamanya Allah, sesuatu sikit pun tak ada langsung. Tak tahu mana. Lagu tu lebih kurang boleh hayat. Berapa tu? Tengok. Takkid lagi. Nafi itu nafi mutlak lagi. Takkid nafi laisa lagi. Umum lagi. Dua kali hasal lagi. Berapa kali langsung kena ada tu? Sikit pun tak ada langsung. No itu. Tak ada langsung. Sikit pun tak ada langsung. Itu makna hasar. Jadi ayat ni jangan main-main. Sebab tu dipanggil ayat
muhkamat. Ayat inilah yang menjadi benteng besar dalam manhaj ahli sunnah wal jamaah memahami ayat-ayat sifat ataupun ayat-ayat mutasyabihat. Nah, itu habis. Wa huwas samiul basir, padahal ia Allah tu as-sami'u, zat yang maha amat mendengar. Sirat mubalaghah. As-sami'u, zat yang maha amat mendengar, ai zatun muttasifatun bi sam'i, zat yang bersifat dengan sifat pendengaran. Basirun, zat yang maha amat melihat, ai zatun muttasifatun bil basari, zat yang bersifat dengan sifat penglihatan. Sifat melihat ada di zat Allah, sifat basar pun sifat pendengaran pun ada di zat Allah. Itu kita kena belajar dalam perbahasan sifat 20 nanti di belakang sana. Nah, kita tinggal dulu situ. Kemudian kata musannif, laisa jismun musawwarun, artinya Allah Ta'ala tu tiadalah Allah Ta'ala itu berjisim yang berupa. Nah, kita berhenti situ dulu. Ta'ala Allahu 'anil intiqalati wal harakati wal hululi wal aqtari wal jihad. Ini panjang ni. Nah, maha suci, maha tinggi, maha suci Allah Ta'ala daripada intiqalat, berpindah-pindah. Lepas tu ayat Quran kata wajah rabbuka wal malaku saffan saffa, telah datang oleh Tuhan engkau, malaikat pun pakak berbaris-baris bersaf-saf. Lagu mana? Yanzilu rabbuna fi kulli lailatin ila sama'id dunya, turun oleh Tuhan kami tu pada tiap-tiap malam ke langit dunia. Tu bukan berpindah naik turun, nah gi mari berpindah, intiqal. Maha suci ni to be continue. Nah tu lah panjang tak lega yang marah mana di sana. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سلك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Para hadirin semua, hamba minta doa-doa lah, mudah-mudahan projek untuk membangunkan pondok di tanah wakaf 2 ekar di Kuang tu insya-Allah mudah-mudahannya boleh dilaksanakan pada bulan 2 tahun depan insya-Allah. Jadi sekarang ni proses arkitek tengah melakarkan plan lah, tengah duk lukis plan dah. Jadi insya-Allah bila siap plan ni, tahu berapa quotation, terus kontraktor akan buat urusan untuk dapat permit untuk buat pembangunan pembinaan dan sebagainya. Jadi mudah-mudahannya bulan 2 tu kita boleh buat dah lah. Karena kita targetnya bulan 1 tu kita boleh jemput dah hak mana nak mari. Kita akan undang tutup guru kita daripada Kelantan, daripada Kedah untuk buat majlis pecah tanah. Jadi kalau hak nak mari nanti insya-Allah kita buat orang panggil gambar iklan. Kalau dah sampai gambar iklan tu di Facebook ke apa, kalau siapa nak hadir pun insya-Allah dialu-alukan. Jadi minta doa supaya dipermudahkan dan dipercepatkan nanti insya-Allah prosesnya. Itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.